Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya kita akan pakai dalam 4 hingga 5 jam lah. Almost 6 jam lah. 5 hingga 6 jam. Telefon pintar atau biasa dipanggil smartphone telah menjadi satu keperluan bagi setiap individu masa kini. Mula popular sejak 10 tahun lalu, telefon pintar kini seolah tidak lekang di tangan pengguna. Malahan, ketika hari raya sekalipun, telefon pintar seolah menjadi pengganti dunia realiti pengguna sehingga melupakan orang sekeliling. Persoalannya, sejauh mana telefon pintar telah menguasai individu sekarang? Adakah penggunaannya baik atau merosakkan institusi masyarakat itu sendiri? Kalau tengok kepada data yang last publish kata silap saya 2 tahun yang lepas, penggunaan telefon pintar lah, kita bagi tumpuan telefon pintar lah pasal itu je data yang kita ada. Okay. Penggunaan telefon pintar di kalangan penduduk di Malaysia sebenarnya antara yang tertinggi di rantau Asia Tenggara. Dan kalau saya punya memory recollection adalah betul, kita hanya kalah kepada Filipina dari segi jumlah penggunaan seharian. Dan kalau saya boleh recall balik, rasanya sekitar paling minimum 6 ke 7 jam secara purata dekat Malaysia gunakan peranti. Jadi kalau saya dah review telefon ni dah lebih kurang 10 tahun, dan 6 ke 7 jam tu sebenarnya ialah hayat yang biasa untuk screen on time apabila kita gunakan telefon. Jadi boleh dikatakan kalau 6 ke 7 jam guna, jadi peranti tu mungkin dapat beroperasi sekitar 14 ke 15 jam. Jadi boleh dikatakan every waking hour seorang yang mempunyai peranti dekat Malaysia ni memang guna. Ada masa senggang dia akan guna telefon. Jadi berdasarkan laporan tersebut kita boleh lihat bahawa penggunaan sekarang dah boleh kata sepanjang masa lah. Memang media sosial, gadget sekarang ini, kalau tanya pendapat saya, tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan manusia. Okey? Tidak dapat, tidak. Kerana kita telah memasuki satu alaf baharu, kita telah memasuki satu era baharu, kita telah berada dalam satu persekitaran baharu lah. Okey, kalau satu ketika dulu, kita tanpa telefon, tanpa gadget, boleh je. Tidak merasa stres, tidak berasa risau dan sebagainya. Tetapi pada zaman sekarang, kalau kita tertinggal telefon ataupun kehilangan telefon dan sebagainya, kita mula rasa cemas, panik dan juga agak tidak selesa. Pada saya lah, kita sendiri yang pandai handle benda tu. Kalau kita pandai manage penggunaannya, insya-Allah tak akan merenggangkan, malah mengeratkan lagi hubungan kita dengan saudara mara yang jauh. Kalau dah balik pada soalan tu tadi, ia memang boleh merenggangkan sebenarnya. Tetapi di satu sudut lain, dia boleh merapatkan bila mana selama ni kita berjauhan dengan family, mungkin dalam keluarga tu ada yang duduk dekat overseas apa semua. Jadi sosmed juga, handphone juga membantu merapatkan hubungan tu, menyampaikan medium, orang kata medium penyampaian kepada berita yang ada hari raya kat sini dengan anak-anak yang dekat luar dan jauh, kawan-kawan. Itu kan sesuatu yang saya rasa Cik pun boleh lihat sendiri melalui orang kata pengumuman harian kan. Saya rasa memang ia akan mengganggu. Tetapi saya tak melihatnya sebagai 100% sesuatu yang negatif. Pasal kita sebagai masyarakat akan evolve dengan apa sahaja teknologi yang ada sekeliling kita. Kalau kita pergi ke 100 tahun yang lalu, masa pertama kali ada telefon, pun orang cakap, apa akan jadi? Orang akan tak nak bercakap sesama sendiri. Itu paranoia 100 tahun dahulu masa Alexander Graham Bell start cipta telefon. Lepas tu ada radio. Benda yang sama juga. Ada orang kata radio akan menyebabkan orang tak pergi ke teater. Seni akan habis. Siapa akan jadi ahli pemuzik? Tapi kita lihat apa jadi? Radio jadi benda yang normal. Seterusnya TV, kita ada internet, kita ada media sosial. Setiap kali ada invention baru, ada teknologi baru,
pasti akan ada orang kata masa yang diambil untuk masyarakat untuk membiasakan diri dengan teknologi tersebut. Jadi sekarang kita lihat selepas lebih kurang sedekat kita dah guna telefon pintar jadi sesuatu yang normal. Dari sekitar 15 tahun sejak media sosial menjadi sesuatu yang normal, kita dapat lihat masyarakat dah berubah. Kita ada banyak positif sebenarnya. Ada banyak positif dan pada masa yang sama kita tak boleh nafikan terdapat benda yang negatif. Cuma kita harus always cari orang kata cari kebaikan dalam keburukan. Masa saya dalam dunia teknologi, kalau saya nak cari keburukan all the time, kita tak akan berinovasi. Kalau tanya pendapat saya, memang ia mampu menjejaskan amalan, tradisi, kemeriahan sambutan, corak perhubungan antara generasi baru, generasi lama dan sebagainya. Memang terjejas. Okay? Disebabkan kalau satu ketika dulu, tradisi hari raya ini adalah semua balik berkumpul, bertemu mata dan juga menghabiskan masa yang banyak untuk bersembang, bercakap, berkongsi cerita yang dah lama disimpan dan sebagainya kan. Jadi suasana itu, kemeriahan tersebut dirasai dengan kehangatan, persediaan sambutan hari raya. Tetapi sekarang ini kalau kita travel ke mana, termasuklah balik kampung untuk hari raya, kemungkinan generasi-generasi baru mereka leka dengan gadget dan juga smartphone, media sosial mereka. Kadang-kadang generasi yang terdahulu, atuk, nenek, mak ayah akan terasa Saya je mengeratkan silaturahim dan saya akan hantar e-card ucapan kepada saudara mara yang jauh. Kita akan video call. Tak apa, voice call lah. Kalau yang jauh, kita akan QR code lah. Minta QR code dia orang and then kita transfer. Tak semestinya raya pertama tu anak saudara yang jauh-jauh balik kampung kan. Dia ikut juga macam maybe kalau kat bandar macam KL kan, maybe boleh aku buat macam tu. Kalau kat macam kawasan kampung tak semua orang kampung tahu kan, lagi kalau dah umur 60 tahun, 50. Saya rasa dia always general rule lah. Selalunya kalau saya bila ada orang sekeliling, saya lebih gemar berinteraksi secara depan-depan lah. Jadi ini semua bergantung juga kepada orang kata kawalan diri sendiri atau self-control. Kalau kita ada self-control, kita boleh buat dan saya rasakan kadang-kala orang gunakan peranti ini sebagai crutch saja. Macam tak suka lah orang tak cakap, nyorok belakang telefon. Ini again, this is orang kata, ini adalah pilihan peribadi kan. Saya percaya guru di sekolah, ustaz, ustazah di sekolah juga ada menyebut perkara-perkara yang sama berkaitan dengan adab. Malah kalaulah ibu bapa itu sebagai orang yang paling dekat dengan anak-anak, maka pesanan itu adalah satu perkara yang sangat menguatkan diri anak-anak, termasuklah memberi garis panduan, tips ataupun do and don't, perkara yang boleh dibuat dan jangan dibuat, tak boleh dibuat ketika bersama dengan orang tua, ketika bersama dengan sanak saudara, rakan sepupu dan sebagainya kan. Jadi ini yang kita kata sebagai satu kekuatan mekanisme dalam diri individu, bagaimana adab tersebut, pesanan tersebut, nasihat tersebut menjadi panduan sebelum bermulanya acara ataupun keramaian, keraian, sambutan tersebut. Jadi tidaknya mereka teringat pesan mak ayah, sampai-sampai nanti salam atuk, salam dengan nenek dulu, okey, simpan sat telefon. Bagi saya benda ni based on orang juga. Macam saya lagi suka social dengan orang, borak apa semua daripada tengok IG, Instagram, Twitter semua. So kalau saya pagi raya sampai petang raya tu jarang saya akan main phone. Saya akan start main phone after maghrib dan isyak macam tu je lah dengan before tidur. Pertama saya rasalah antara perkara yang agak positif adalah apabila anak-anak ini ataupun generasi barulah terutamanya, mereka ni cekap, pandai menggunakan gadget, media sosial dan sebagainya. Apa kata libatkan sekali golongan generasi yang terdahulu, contohnya
bila balik jumpa dengan atuk nenek kan, ajak mereka berada dalam konten mereka sekali tu kan. So selfie sekali, kemudian keterlibatan golongan ataupun generasi yang terdahulu ni dalam media sosial yang dianjurkan, yang dibuat oleh generasi baru ni menunjukkan satu connection ataupun jalinan yang agak istimewa sebenarnya. Okey, bermaksud media sosial bukan menjarakkan, malah mengeratkan.